Keperluan darah untuk pesakit thalassemia belum mencukupi. Itu antara paparan dari Sabah petang ini. Laporan penuh terus bersama Suaran Syah di Kota Kinabalu. Silakan. Baik Sahih, Sabah merekodkan 1,800 pesakit thalassemia meja sekaligus menjadikan Sabah negeri tertinggi menghidapi penyakit berkenaan. Situasi itu menyumbang kepada penggunaan bekalan darah yang banyak untuk menampung keperluan pesakit. Justru kerjasama dan sokongan pelbagai pihak penting bagi memastikan bekalan darah di hospital sentiasa mencukupi. Menurut Ahli Parlimen Sepanggar, Datuk Mustafa Sakmud, berdasarkan rekod tahun lalu, 110,000 unit darah diperlukan pesakit thalassemia di negeri ini. Jumlah itu agak tinggi berbanding 76,000 unit darah yang berjaya dikumpul menerusi penganjuran program derma darah. Demikian ucapannya sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2024 Anjuran Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Pengarah Pusat Khidmat Rakyat Sepanggar, Asim Jamat. Program kali ini berjaya mencapai sasaran HWKKS untuk mendapatkan 300 unit darah. Dalam majlis ini, 10 penderma darah dan 3 penganjur program derma darah menerima anugerah. Turut menerima anugerah 7 penaja dan 8 rakan strategik. Ada kepentingan dan ada permintaan untuk darah ni. Jadi itu harapan saya supaya orang sentiasa alert dan kalau sihat menderma. Kombinasi antara media sosial dengan secara terus di lapangan dia memberi impak yang tinggi di mana melalui promotion di sosial media lebih awal so kita punya penderma lebih bersedia. Saya 60 kali sudah derma darah, tapi saya 2 bulan satu kali. Saya ke tabung darah Queen lah. Jadi untuk memberikan dorongan sama kawan-kawan yang lain dalam WhatsApp group saya. Balai Bomba dan Penyelamat BBP Nabawan mula beroperasi pada 1 Julai lalu. Sementara BBP Putatan akan memulakan operasinya pada 20 Julai selepas majlis penyerahan pada 19 Julai ini. Dengan adanya balai baharu ini, Bomba Sabah terus komited memberi perkhidmatan terbaik dan cepat kepada masyarakat. Pada tahun ini juga kita juga jangkakan selain daripada Balai Bomba Nabawan yang sedang beroperasi, Balai Putatan yang akan beroperasi dalam tempoh masa terdekat ni, kita jangkakan pada tahun ini juga mungkin dalam bulan 11 atau bulan 12 satu lagi Balai Bomba di Pitas akan mula beroperasi. Dalam pada itu, Balai Bomba di Merotai yang ketika ini masih dalam pembinaan dijangka beroperasi tahun depan manakala Balai Bomba Telupit yang kini dalam fasa reka bentuk dijangka siap 2026. Sementara Balai Bomba di Tongod kini masih dalam peringkat awal perbincangan. Pemerkasaan Fasiliti Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI mampu menyuntik semangat pelajar sekaligus memperbaiki pembelajaran, kemahiran sosial dan keyakinan diri. Inisiatif sedemikian turut mengangkat martabat pelajar PPKI agar tidak ketinggalan dalam arus pendidikan. Pengerusi Focal Person KPM Sabah Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, pendidik memainkan peranan membantu murid berkeperluan pendidikan khas bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam arus pembangunan negara. Kepercayaan dan keyakinan ibu bapa juga membolehkan mereka berdikari, seterusnya mencebur di bidang diminati. Ini menggalakkan lagi untuk mengangkat pelajar-pelajar tersebut supaya mereka tidak diketinggalkan dalam arus pembangunan pendidikan. Seharusnya kita pertamanya kalau di peringkat sekolah kita perlunya mempunyai fasiliti keperluan untuk pendidikan khas, begitu juga kepada guru-guru yang berkeperluan khas ditambahkan di semua peringkat sekolah-sekolah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas program kebolehpasaran jentik bakat pendidikan khas peringkat daerah Papar di Sekolah Menengah Kebangsaan Takis Papar. Sementara itu, Pengetua SMK Takis Razali Matali menzahirkan terima kasih dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Papar dan kumpulan penggerak penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta daerah Papar.
kita mengetengahkan bakat-bakat mereka yang sebenarnya yang selama ini kita rasa diorang tidak mampu, tapi bila kita adakan, kita nampak sebenarnya apa yang boleh dilakukan oleh murid di aliran perdana sebenarnya boleh dilakukan oleh murid berkeperluan pendidikan khas. Terima kasih banyaklah sebab pihak sekolah memang ada buat anjuran sebegini yang bagus untuk budak, bagi semangat dorang. Kita sebagai ibu bapa pun kena support lah sentiasa. Program ini memang bagus sebab dengan adanya pertandingan seumpama ini dia akan mencungkil bakat di kalangan pelajar-pelajar pendidikan khas ini. Kalau kita tidak adakan pertandingan, mungkin mereka tidak tahu kemana arah kemahiran-kemahiran. Cikgu lah, cikgu rakan-rakan macam selalu bagi tegur juga, bagi semangat. Lemak manis ala amboi, santan kelapa ala amboi, ku pandanglah manis ala amboi, anak siapa. Dia punya minat dia sendiri kan mau menyanyi. Jadi saya tidak pernah juga dari dia apa yang dia minat saya support sajalah. Kita mesti bangga lah dapat anak macam tu. Bangga support sajalah, jangan malu lah dapat anak macam. Beca akan diangkat sebagai salah satu produk pelancongan baru daerah Tawau. Ke arah itu, pertandingan beca etnik diadakan sempena Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT ke-9 baru-baru ini. Fauzia Aja ada butirannya. Pertandingan julung kali ini mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat. 9 etnik mengambil bahagian menampilkan hiasan beca mengikut kreativiti masing-masing. Jawatan Kuasa Induk memutuskan untuk kita mengangkat beca tapi berkonsepkan etnik itu masing-masing. Kita mengetengahkan etnik itu sendiri. Sebab kita tahu di daerah Tawau ini ramai etnik yang ada di Tawau. So kita cuba menggunakan beca itu untuk dihiaskan dengan konsep etnik itu sendiri. Kriteria pemilihan, hiasan tercantik dan kestabilan beca bila dikayuh. Beca dia bukan hanya menjadi alat pengangkutan, tetapi dia boleh menjadikan seseorang antara penumpang dengan yang pembawa beca itu lebih akrab. Gabungan antara warna merah, warna pink, warna putih dan warna biru itu merupakan warna-warna yang popular di kalangan orang Bugis. Pink itu melambangkan kelembutan. Di samping dia punya kekerasan ya, warna merah, garang, tapi sebenarnya dia juga mempunyai hati yang lembut. Tema kami warna kuning melambangkan Kesultanan Tidung. Beca ni dibuat dalam seminggu dengan perbelanjaan dalam RM1,000. Warna kuning ni memang sinonim untuk masyarakat Tidung. Merah, kuning, merah dan hijau, hitam. Hiasan yang ada di beca ni melambangkan Tawau ni daerah Tidung. Dengan hiasan ni melambangkan kami punya Naga Sakoi. Macam ini beca kalau bagian butun untuk pencaharian orang hari-hari begitulah. Kalau ada macam perkawinan juga. Ini kain memang kain butun, yang ini pun sarung butun. Ini semua butun punya. Dia punya simbol ini memang krisi dengan nenas. Memang tanaman punya butun punya. Para pengunjung turut teruja melihat keunikan beca yang dipertandingkan. Asal daripada Brunei Darussalam. Isteri daripada Tawau. Kalau di negara saya sendiri pun belum ada lagi rasanya yang buat begini kan. Jadi ini yang pertama kali baru pernah nampak. Itulah rasa teruja lah, happy. Sebagai pengunjung, kira pengunjung tetap FKAT ni saya rasa sangat teruja. Kita dapat melihat kepelbagaian kreativiti etnik itu masing-masing. Macam mana penghiasan mereka bentuk, macam mana kan bajau macam mana, Tidung macam mana, Bugis macam mana. Itu yang kita mau tengok sebenarnya. Jarang kita dapat tengok di mana-mana pun. Saya berasal daripada Tawau, tapi saya bekerja di Johor Bahru. Ini first time saya datang. Unik. Masing-masing dengan suku bangsa dia kan. Sebab Sabah ni banyak bangsa lah kan. Jadi
kelainan lah, kelainan. Dari segi corak-corak dia, hiasan dia. Pertandingan beca ini dimenangi etnik Tidung, etnik Bugis di tempat kedua dan etnik Iranun tempat ketiga. Pemenang masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai dan hadiah iringan disampaikan Adun Kukusan Rina Jainal. Beca-beca etnik ini akan dipamerkan di Hentian Budaya Tawau yang bakal diwujudkan. Fauzia Ajak, RTM. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti berita wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Kembali bersama Sahi dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Baik, seorang terima kasih.